Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua anak-anak murid cikgu yang tengah tengok video ni. Untuk kelas kita kali ini, disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan kita dilanjutkan lagi sampai 28 hari bulan, kita terpaksa jalankan lagi kelas kita secara atas talian, iaitu melalui rakaman video ni macam biasa. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita terus masuk kepada video kita untuk kali ini. Geografi tingkatan 2 bab 6. Kita dah masuk bab 6. Untuk kelas minggu sebelum ini, kita dah bincangkan sampai 6.3. Okay? Jadi sekarang ini kita akan masuk untuk 6.4. 6.4 ni tajuk dia ialah kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Sekarang ni kita akan tengok kesan-kesan dia. Yang pertama sekali kita tengok kesan positif dia dulu. Kita akan tengok kesan positif dia dulu. Kemudian kita akan tengok kesan negatif dia. Lepas tu kita akan tengok etika. Okay? Cara penggunaan yang beretika. Okay? Untuk kesan positif, yang pertama ialah dunia tanpa sempadan. Maksudnya maklumat yang kita nak, yang kita perlukan, kita boleh dapatkan melalui alat-alat telekomunikasi dengan mudah dan cepat. Maksudnya dia tak ada sempadan. Kita nak maklumat tu dia terus boleh dapat, okey? Menggunakan alat telekomunikasi tu. Seterusnya kita tengok yang kedua iaitu e-kerajaan. Rakyat ni kiranya macam kita lah. Kita boleh berurusan dengan agensi kerajaan dengan lebih mudah dan cepat. Contohnya macam ada urusan-urusan yang kita perlu selesaikan. Contoh nak bayar bil api ke, nak bayar bil elektrik ke, okey, kita boleh bayar secara online je. Okey, kita tak perlu nak beratur, nak ambil nombor giliran, nak tunggu turn baru boleh bayar. Okey, kita boleh buat secara online je. Semua urusan ni boleh buat secara online. Okey. Yang ketiga kita tengok multimedia interaktif. Multimedia interaktif ni merujuk kepada macam kelas online kita ni lah. Okay, kita boleh buat secara online, interaktif. Multimedia secara interaktif. Dia boleh memudahkan sistem pembelajaran kita. Okay, yang seterusnya ialah e-perbankan. E-perbankan ni maksudnya kita boleh menguruskan hal-hal keuangan kita yang melibatkan bank, kita boleh buat secara online je. Kita tak perlu nak pergi bank baru kita boleh selesaikan. Okay, kita boleh buat secara atas talian sahaja. So dia boleh jimatkan masa kita, dia boleh jimatkan wang kita, boleh jimatkan tenaga, tak payah susah-susah nak pergi bank baru boleh selesaikan. Seterusnya ialah telesidang. Telesidang ni bermaksud kita boleh berinteraksi dengan pihak lain secara maya. Kita tak perlu nak berjumpa bersua muka baru kita boleh nak berborak, nak bersidang, nak berbincang. Okay, so sidang tu maksudnya macam bersidang lah, berjumpa. Okay, untuk berinteraksi, berkomunikasi. Jadi kalau telesidang kita boleh berkomunikasi secara maya sahaja. Untuk seterusnya e-dagang. Okay, e-dagang ni bermaksud kita boleh menjalankan urusan jual beli kita secara online, secara atas talian. Okay, nak beli barang online, okay, nak order barang online, semua benda lah kita boleh buat secara atas talian sahaja. Seterusnya ialah peluang pekerjaan. Okay, apabila kita punya sektor telekomunikasi ni berkembang, okay, banyak pembaharuan yang dilakukan, banyak kemajuan yang ditambah, teknologi yang digunakan untuk memajukan lagi sektor telekomunikasi dekat negara kita ni. Jadi apabila sektor telekomunikasi ni berkembang, akan wujud banyak lagi peluang pekerjaan untuk kita-kita lah rakyat Malaysia. Okay? Jadi itu yang dimaksudkan dengan peluang pekerjaan. Okay? Seterusnya yang terakhir kita tengok perkhidmatan telekesihatan. Apa itu telekesihatan? Telekesihatan ni dia bermaksud teknologi yang digunakan oleh doktor-doktor dekat klinik, dekat hospital. Diorang menggunakan alat-alat telekomunikasi seperti komputer, handphone. Diorang boleh memeriksa tahap kesihatan pesakit diorang melalui video. Jadi kiranya macam diorang periksa pesakit diorang melalui video saja, tetapi hanya sekadar luaran je lah, sebab diorang hanya boleh melihat melalui video. Jadi kalau keadaan pesakit tu terlalu kronik, dia memang terpaksa dibawa pergi hospital lah. Tapi kalau keadaan contohnya macam jarak pesakit dengan hospital jauh, jadi apa yang dia boleh buat ialah dia akan gunakan telekesihatan ni dulu untuk cek dulu melalui video call ke apa-apa sajalah
untuk tengok keadaan pesakit itu secara luaran sahaja dulu. Okey. So dia nilai dulu sama ada sakit itu teruk ke tidak, kronik ke tidak. Kalau teruk, baru pesakit itu akan dibawa pergi ke hospital. Seterusnya kita tengok kepada kesan negatif pula. Okey, ini ialah kesan negatif. Ada 3 sahaja. Kesan negatif penggunaan alat telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Okey. Yang pertama kita tengok maklumat berunsur negatif seperti keganasan, hasutan dan khabar angin sukar ditapis. Maksudnya apa yang kita dah letak dekat internet tu semua orang boleh tengok. Okey. Melainkan ada jenis-jenis video yang dah diletakkan filter supaya ianya hanya boleh ditonton oleh orang-orang berumur tertentu sahaja dan ke atas. Kalau contoh umur 21 tahun ke atas baru boleh tengok video-video yang macam ada unsur keganasan ke, yang hasutan ke, apa-apa saja yang berunsur negatif lah. Maksudnya kalau dah berumur 21 tahun ke atas baru diorang boleh tengok video-video tu. Okey. Lepas tu yang kedua, isu pencerobohan dan pencurian maklumat dalam sistem pangkalan data secara atas talian. Maksudnya kita punya informasi lah, informasi-informasi peribadi kita yang kita dah letak dekat dalam internet diceroboh, disalahgunakan oleh orang lain. Dan yang terakhir sekali, kesan negatif yang terakhir, iaitu terdapat maklumat yang tersebar di laman sesawang yang tidak tepat. Okey, contohnya macam yang poin pertama tadi lah, dikata khabar angin. Okey, diorang upload semata-mata nakkan banyak orang kata nakkan perhatian. Jadi diorang upload benda yang tak betul. Diorang tak tahu sama ada apa yang diorang upload tu betul ke tidak. Diorang tak kaji dulu awal-awal. Yang diorang tahu, diorang dah dapat, diorang terus nak post. Jadi apabila diorang post, diorang tak tahu kesahihan video tu sama ada benda tu betul ataupun tidak. Jadi diorang terus upload. Jadi orang yang tengok pun percaya je. Okay. So kita sebagai pengguna pun kena berhati-hati jugalah. Kita kena pastikan video tu sama ada benda tu betul ataupun tidak. Okay. Sekarang kita beralih pula kepada etika penggunaan alat telekomunikasi. So yang pertama, kita tengok yang belah sana dulu. Belah sana yang dekat atas. Okay. Yang pertama ialah menggunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Okey, kita menggunakan alat-alat telekomunikasi ni ke arah kebaikan. Janganlah kita guna untuk arah yang nak menjatuhkan orang, nak memburukkan orang. Okey, buat benda-benda yang sia-sia, yang boleh memalukan diri sendiri, yang boleh memalukan keluarga. Jangan. Okey, kita gunakan alat-alat telekomunikasi ni untuk buat benda-benda yang bermanfaat. Kita beli alat-alat telekomunikasi ni, kita tuan, bukan dia tuan. Okey. Jadi kita yang kawal apa yang kita letak dekat internet. Jadi letakkan benda-benda yang baik-baik je, okey, yang bermanfaat. Seterusnya poin yang kedua, hargai hasil kerja orang lain dan tidak melakukan aktiviti plagiat. Apa itu plagiat? Plagiat ni kita boleh, dalam bahasa mudah dia ialah meniru, okey? Kita jangan ambil hasil yang orang dah tulis. Contohnya diorang ada buat satu artikel. Okey, daripada artikel tu kita ambil artikel tu, lepas tu kita copy, lepas tu kita paste dekat kita punya blog ke kan, lepas tu kita kata artikel tu kita yang punya, padahal kita ambil daripada orang lain. Itu ialah plagiat. Okey. So kita kena hargailah kerja dia. Macam mana cara nak hargai? Kalau betul kita nak ambil daripada hasil karya orang lain, kita ambil daripada dia punya, lepas tu kita letak dekat kita punya, tapi kita kena make sure kita ada sebut nama penulis asal dia. Okey, kiranya macam kita bagi kredit dekat orang, dekat penulis asal lah. Kita tak boleh ambil semua kredit tu. Okey, kita kena bagi dekat dia juga. Ataupun apa yang kita boleh buat, kita ambil hasil karya orang lain tu, kita baca, kita fahamkan, lepas tu daripada apa yang kita faham tu, kita buat ayat kita sendiri. Okey, so kiranya kita tak ambil bulat-bulat lah, kita tukar kepada ayat kita juga menurut kefahaman kita. Okey, so itu cara kita boleh mengelakkan plagiat lah. Seterusnya kita tengok poin yang ketiga, bersopan santun dan berhemah sewaktu berkomunikasi. Sama je macam kita berborak dengan orang dekat dalam kehidupan seharian kita pun, kita kena bersopan santun, okey, dengan hormat dengan orang. Kita guna perkataan yang baik-baik bila berborak dan bila berkomunikasi dengan orang lain. Sama juga dekat penggunaan alat telekomunikasi. Kita perlulah
kita perlulah bersopan santun, menggunakan bahasa yang baik-baik. Okey. Seterusnya, tidak mendedahkan hal-hal peribadi dan kata laluan kepada umum. Hal-hal peribadi contohnya masalah dalam keluarga, okey, bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan mak bapak, bergaduh suami isteri, semua benda kita nak bincangkan dekat media sosial, dekat internet, dekat Twitter, Facebook, dekat Instagram, semua benda kita nak cerita tak perlu, okey. Masalah peribadi kita selesaikan sendiri, tak perlu nak berkongsi semua benda dalam hidup kita, semua benda kita nak share dekat media sosial, tak perlu, okey. Dan kata laluan ni kita boleh anggap sebagai kita punya Pak Gad lah, okey. Kalau orang tak ada kata laluan kita, dia tak boleh masuk. Dan pentingnya kata laluan ni, contohnya bila diorang ada kata laluan kita, diorang boleh ambil semua kita punya maklumat peribadi dan diorang boleh salah gunakan benda tu. Jadi jangan, okey, jangan dedahkan. Seterusnya kita tengok, elakkan daripada mengganggu dan merosakkan sistem komunikasi orang lain. Yang atas dia mendukung Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Okey. Akta ni kiranya macam peraturan yang dah ditetapkan lah mengenai penggunaan alat telekomunikasi ni. Okey, kita ada undang-undang dia. Tak boleh nak pakai sesuka hati je. Okey. Kalau kita salah guna, kita akan dikenakan hukuman. So kena ambil tahulah. Seterusnya, elakkan daripada menyentuh isu-isu sensitif yang melanggar undang-undang dan norma. Norma ini apa? Norma ini maksudnya kebiasaan di dalam hidup kita yang sepatutnya kita ikut. Kita punya guideline, kita punya panduan. Okay? Norma ni maksudnya panduan yang kita perlu ikut. Sensitivity contohnya macam isu-isu perkauman, agama, jangan sentuh. Sebab dia boleh menyebabkan, daripada isu yang kecil, dia boleh menyebabkan isu tu jadi lagi besar. So jangan sentuh hal-hal yang macam tu. Dan yang terakhir ialah kenal pasti kebenaran dan kesahihan sesuatu berita yang kita jumpa dalam internet. Jangan, macam cikgu cakap sebelum ni lah, jangan kita dah dapat satu info baru, kita terus nak share dengan orang lain, terus upload dekat Instagram, terus upload dekat Twitter, terus cerita dekat Facebook. Tak perlu. Kita first thing first, dapat tahu benda-benda ni, make sure kesahihan dia. Dan macam cikgu personally, kalau benda tu tak ada kena-mengena dengan cikgu, kalau berita tu sampai dekat cikgu, habis dekat cikgu je. Sebab cikgu tahu kalau kita bagi tahu benda tu dekat social media pun, benda tu tak jadi apa. Sama ada benda tu betul ataupun benda tu tak betul, kalau kita upload dekat media dan benda tu tak ada kena-mengena dengan kita, dia tak akan bawa apa-apa perubahan pun. Benda tu tetap sama. So kalau cikgu sendiri secara personal, kalau cikgu dapat benda-benda berita yang macam ini sampai dekat cikgu, habis dekat cikgu. Cikgu tak share pun, tak perlu. Sebab cikgu rasa tak perlu nak share benda-benda yang tak ada manfaat pun dekat orang. Jadi cikgu rasa sampai situ sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Untuk latihan pula, latihan kita kali ini, cikgu nak pelajar semua buka muka surat 23 ni. Okay? Muka surat 23, ini ialah kesan positif dengan negatif yang kita dah bincangkan. Tinggal nak masukkan balik je. Okay, senang je. Lepas tu, muka surat 24 ni. Okay? Ini ialah latihan untuk minggu ini. Lepas tu habislah untuk bab 6 ni, telekomunikasi. Okay? Minggu hadapan kita akan ada peperiksaan untuk bulan April. Jadi pelajar hanya perlu ulang kaji balik semua poin yang kita dah belajar untuk bab 6. Untuk peperiksaan bulan April ni, cikgu akan bagi soalan untuk bab 6 sahaja. So belajar ulang kaji balik semua yang dah belajar daripada bab 6, daripada awal bab 6 sampai habis bab 6. Baca balik semua dan nanti untuk exam cikgu akan tanya semua soalan berdasarkan bab 6 ni lah. Okay? Jadi itu sahaja dulu. InsyaAllah jumpa lagi lepas semua ni dah selesai, semua virus ni dah reda. InsyaAllah cikgu doakan korang semua sentiasa sihat, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Okay? Jadi sampai sini dululah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.